Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akama Nazira binti Ali memegang nombor matrik PB 21121 dari Ahli Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19. Pengenalan. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit yang berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang ditemui pada tahun 2019. Kes pertama yang dilaporkan di dunia adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Kemudian, kes pertama di Malaysia adalah pada tahun 2020 pada bulan Februari 2020. Selepas daripada itu, muncullah pelbagai kluster daripada pelbagai negeri sehingga kerajaan terpaksa melakukan penutupan dan penyekatan ataupun dipanggil lockdown dalam semua sektor yang ada di Malaysia. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza, iaitu melalui sistem pernafasan dan sentuhan. Selain itu, COVID-19 ini juga mempunyai simptom-simptom tersendiri seperti demam, batuk kering, sakit kepala, kelesuan dan lain-lain lagi. Malah, ada sistem yang lebih serius, iaitu kesukaran untuk bernafas atau nafas pendek. Terdapat juga beberapa pencegahan yang boleh dilakukan untuk menangani COVID-19 ini. Namun, pendekatan yang lebih diwajibkan pada waktu ini ialah semua rakyat diharuskan mengambil vaksin yang telah dicipta oleh para saintis. Vaksin adalah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur atau virus bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan dari protein subunit pada virus. Vaksin juga dapat membantu sistem imun dengan melatih antibodi untuk mengenal pasti kuman-kuman tertentu. Terdapat berbagai jenis vaksin COVID-19 yang digalakkan di Malaysia bagi mencegah wabak ini. Sebagai contoh, vaksin Sinovac yang dihasilkan oleh China, vaksin AstraZeneca yang dihasilkan di British dan vaksin Pfizer yang dihasilkan oleh Jerman. Hampir setiap pertubuhan kesihatan percaya dan yakin bahawa vaksin merupakan kaedah yang baik untuk mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 di negara kita. Jadi, vaksin boleh diakui sebagai ikhtiar untuk memastikan risiko jangkitan adalah kurang dan supaya keadaan COVID-19 semakin menurun di negara kita pada masa akan datang. Selamat sejahtera. Nama saya Syasmida dan perempuan Wijaya Kumaran, PB21024. COVID-19 adalah sejenis virus yang datang dari Wuhan, China ke Malaysia dan juga seluruh dunia. Yang ini adalah sejenis virus yang sangat berbahaya dan senang menyerang golongan orang tua. COVID-19 juga senang merebak kalau kita tidak memakai pelitup muka dan juga sanitizer. Kerajaan membekalkan vaksin jenis Pfizer dan Sinovac kepada rakyat Malaysia, manakala sesiapa yang hendak mendapat vaksin AstraZeneca boleh daftar sendiri di laman web kerajaan. Kerajaan membekalkan vaksin jenis Pfizer dan Sinovac kepada rakyat Malaysia dan sesiapa yang hendak mendapat vaksin AstraZeneca boleh daftar sendiri di laman web vaksinasi kerajaan. Pada masa itu, kebanyakannya rakyat Malaysia menolak suntikan vaksin kerana mereka tidak dapat membeli vaksin yang hendak disuntik. Mereka dipanggil sebagai anti-vaksin. Oleh itu, kerajaan memperketatkan beberapa SOP supaya semua anti-vaksin akan mendapatkan suntikan vaksin. Kerajaan juga mengumumkan kepada sesiapa yang dah lengkap 2 dos vaksin boleh merentas negara, negeri dan juga daerah. Selepas kerajaan mengumumkan SOP baharu mereka, kebanyakan anti-vaksin telah mendaftarkan untuk mendapatkan vaksin di Malaysia. Semua rakyat Malaysia perlulah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin kerana pada masa ini, ianya adalah satu-satunya harapan untuk menangani wabak COVID-19 dan juga pandemik di Malaysia. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya adalah Niven Konstantam dan saya merupakan ahli kumpulan 8. Tajuk yang kita pilih adalah kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19. 1.0 Realiti Semasa. Pada 10 Disember 2020,
US Food and Drug Administration (FDA) telah meluluskan penggunaan vaksin Pfizer dan Moderna untuk mencegah COVID-19 di Amerika Syarikat. Vaksin ini menggunakan teknologi mRNA yang mengarah sel-sel badan untuk menghasilkan suatu protein yang berfungsi sebagai antigen. Kadar vaksinasi di Malaysia pada bulan Disember 2021, jumlah orang yang mengambil 2 dos adalah 78.1%, 1 dos 1.3%, manakala jumlah orang yang belum divaksin adalah 22.4%. Fakta mengenai penerimaan vaksin di Malaysia. Pertama, tahap ilmu pengetahuan. Kedua, kesedaran terhadap pencegahan COVID-19. Dan ketiga, tahap kesihatan individu. Tahap ilmu pengetahuan. 62 atau 872 daripada 1,406 orang di Malaysia masih kurang faham tentang vaksin COVID-19. Kedua, kebanyakan responden iaitu 64.5% atau 906 orang setuju untuk menerima suntikan vaksin. Dan yang ketiga, individu yang sedang menghidap penyakit kritikal lebih kurang rela untuk menerima suntikan vaksin berbanding individu yang sihat. Elemen falsafah yang berkaitan dengan isu. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Rakyat yang mengamalkan elemen ini lebih berfikiran terbuka, rasional dan berfikir secara kritikal dan kreatif. Elemen ini penting kerana rakyat Malaysia sedia maklum tentang langkah pencegahan COVID-19, justru ada persepsi yang positif terhadap vaksin. Pendidikan suatu usaha yang berterusan. Pendidikan merupakan suatu usaha berterusan sejak kecil sehingga sepanjang hayat. Individu yang sedang menghidap penyakit kritikal seperti kanser, sakit buah pinggang dan masalah jantung menunjukkan kadar kematian yang lebih tinggi akibat daripada COVID-19. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah menyampaikan maklumat ini serta keberkesanan COVID-19 vaksin kepada kelompok tersebut. Salam sejahtera, nama saya Lim Hui Wei dengan matric number SB21019. Pembentangan saya adalah tentang kandungan kedua, iaitu faktor punca atau sebab kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19. Salah satu sebab pengambilan vaksin adalah untuk menjamin kesihatan rakyat Malaysia. Vaksin COVID-19 akan menurunkan kadar penularan, kadar kemasukan hospital, dan juga kadar kematian dalam warga negara Malaysia, terutamanya dalam golongan orang tua. Hal ini disebabkan oleh antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imuniti tubuh badan, bagi membolehkan badan kita untuk melahirkan antibodi bagi membunuh virus COVID-19 dalam badan. Kesan COVID-19 juga tidak akan menjadi sangat serius jika telah menjangkiti COVID-19 dengan tidak malangnya. Ekoran, sistem imuniti juga bersedia apabila virus penyakit sebenar menyerang badan setelah sistem imuniti kita mengenal pasti virus tersebut. Selain itu, terdapat elemen falsafah yang paling relevan dan berkaitan dengan isu ini, iaitu elemen prinsip rukun negara. Dalam prinsip rukun negara, yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat Malaysia perlu menghormati dan taat setia kepada raja serta negara, seperti sentiasa meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri. Oleh itu, rakyat perlu menjaga kepentingan usaha dengan menyahut serangan kerajaan untuk membuat pendaftaran vaksinasi dengan segera, supaya negara dapat mencapai keimunan kelompok dalam kalangan rakyat dan juga penduduk bukan warga negara yang sedang menetap di Malaysia. Seterusnya, faktor yang kedua akan disambungkan oleh ahli kumpulan lain. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Ho Chen Yi, SB21018.
Saya akan membentangkan kandungan kedua kepentingan vaksin dalam menenangi wabak COVID-19 yaitu faktor punca atau sebab. Faktor kepentingan kedua ialah membantu negara Malaysia mengembali tahap wabak yang terkawal. Vaksin adalah penting untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang lalu seperti melancong ke destinasi dari semasa ke semasa, berkumpul dengan rakan bersama dan tidak perlu memakai penutup muka sentiasa. Pada hari ini, rakyat perlu mematuhi berbagai SOP dan menerima vaksin bagi mengurangkan wabak COVID-19. Contohnya, orang yang melengkapkan 2 vaksin selepas 14 hari baru boleh masuk ke panggung wayang atau makan di dalam restoran. Menurut Syarikat Penyelidikan Pasaran Global (IPSOS), penerimaan vaksin adalah tanggungjawab sivik dan dapat melindungi masyarakat dalam negara Malaysia. Hal ini kerana penerimaan vaksin dapat mengurangkan kesan menghadapi COVID-19 terhadap fizikal badan dan merupakan salah satu elemen penting untuk membantu Malaysia mengembali tahap wabak yang terkawal. Dalam konteks faktor kedua, elemen falsafah yang paling relevan dan berkaitan dengan isu ialah prinsip rukun negara keempat, kedaulatan undang-undang. Rakyat patutlah mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 yang terpakai di sepanjang COVID-19. Dalam akta ini, kawalan pergerakan dan perhimpunan akan membantu mengurangkan jangkitan kluster dalam kalangan masyarakat. Jika rakyat melanggar peraturan yang ditetapkan, mereka akan didenda menurut Kata KKM 2020. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu memberi kerjasama dan mematuhi peraturan bagi bebas daripada wabak COVID-19. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Nomadila. Nama saya Ming Tze dan adik saya MA 21095. Saya akan membentangkan kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19 terhadap individu di Malaysia. Kepentingan pertama ialah risiko jangkitan akan menurun secara cerdas. Walaupun individu yang telah mendapat vaksin secara 2 dos juga berisiko dijangkiti COVID-19. Namun pakar perubatan percaya bahawa golongan ini akan dikurangkan pada masa depan. Hal ini disebabkan kerana mereka yang telah divaksin secara 2 dos menunjukkan tindak balas yang lebih baik daripada mereka yang belum mendapat divaksinasi. Seterusnya, kepentingan kedua adalah untuk meringankan simptom jika dijangkiti COVID-19. Mereka yang dapat vaksin secara 2 dos juga berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Tapi kesan yang mereka alami tidak begitu serius jika berbanding dengan individu yang belum divaksin. Secara berterusan, peratus kadar kematian juga akan direndahkan. Di samping itu, kepentingan ketiga ialah imuniti badan mereka yang akan lebih baik berbanding dengan mereka yang belum mendapat vaksin. Mereka yang telah mendapat vaksin suka jatuh sakit. Hal ini akan menyebabkan penurunan risiko jangkitan, kemasukan hospital dan kematian. Pusat Kawalan Penyakit CDC telah menyediakan laporan terbaru dan menunjukkan bahawa individu yang belum mendapat vaksin berisiko 11 kali lebih tinggi dari untuk mendapat kematian. Akhirnya, kepentingan keempat adalah untuk meninggikan kesukaran menjangkiti orang lain. Terdapat kajian daripada pihak kerajaan juga menunjukkan bahawa mereka yang telah mendapat vaksin akan mempunyai peratus yang sangat rendah untuk menyebarkan virus COVID-19 kepada orang lain. Jelasnya, vaksin COVID-19 bukan sahaja dapat melindungi individu yang dapat vaksin sahaja, juga melindungi individu yang terdekat dengannya yang tidak mempunyai imuniti badan yang kuat seperti individu yang berumur tinggi ataupun rendah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Wong Chun Yang. Matrik ID saya ialah MA21092. Hari ini saya nak terangkan kesan kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19 terhadap masyarakat dan negara di Malaysia. Kesan terhadap masyarakat dalam sektor perdagangan. Hal ini disebabkan kerana sektor perdagangan yang tidak berkaitan dengan keperluan asas tidak beroperasi sebelum ini. Tetapi, kerajaan telah melonggarkan SOP kepada sektor
sektor perdagangan. Sekarang sektor perdagangan dapat beroperasi semula tetapi hanya boleh melayan pelanggan yang menerima vaksin yang lengkap. Selain itu, sektor perindustrian juga ada berkesan. Hal ini disebabkan kerana sektor perindustrian dapat beroperasi 100% jika 80% pekerja mereka menerima vaksin lengkap. Hal ini sangat membantu memuliakan sektor perindustrian. Di samping itu, sektor pendidikan juga ada berkesan. Sekolah dapat beroperasi dengan norma baru. Pelajar yang akan menduduki SPM dan SPM dapat beralih ke sekolah. Hal ini sangat membantu mereka untuk mengadakan pelajaran daripada guru. Selain itu, pelajar universiti juga boleh balik ke kampus. Hal ini sangat membantu mereka, menolong mereka untuk menyelesaikan masalah seperti capaian internet yang tidak baik dan suasana belajar yang tidak baik. Seterusnya kesan vaksin terhadap negara ialah ekonomi negara kita. Hal ini disebabkan kerana kerajaan tengah melonggarkan SOP terhadap sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan dapat beroperasi kapasiti 100% pekerja jika 80% punya pekerja dapat menerima vaksin lengkap. Hal ini mempengaruhi penghasilan negara kita meningkat. Di samping itu, nilai ekspor negara kita juga meningkat berbanding dengan tahun lepas. Menurut berita harian, nilai ekspor negara dalam tempoh 10 bulan dalam tahun ini telah meningkat kepada 25% berbandingan dengan tahun lepas. Sekian, terima kasih. Sekalian, nama saya Lincoln dengan nombor Matric Card SB21024. Hari ini saya ingin membentangkan kandungan 4 iaitu kaedah mengatasi dari sudut individu, masyarakat dan negara bagi topik kepentingan vaksin dalam menangani COVID-19. Sebelum saya mulakan topik pembicaraan saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan isu semasa COVID-19 di Malaysia. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia dalam terkini harian, jumlah kes COVID-19 terkini yang telah dilaporkan di Malaysia sehingga 9 November 2021 telah mencapai 2.51 juta. Kebelakangan ini terdapat 94% penduduk dewasa Malaysia telah mengambil suntikan vaksin COVID-19 dan dilaporkan pada 18 Oktober 2021. Namun, masih terdapat 6% penduduk dewasa Malaysia tidak divaksin lagi untuk mencapai imuniti kelompok dalam kalangan dewasa Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan perlu meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia terhadap kepentingan vaksin melalui media massa. Aplikasi MySejahtera telah dicipta oleh pihak kerajaan Malaysia pada 20 April 2020 untuk menyebarkan segala isu semasa COVID-19 Malaysia seperti isu perkembangan jumlah kes positif COVID-19, impaknya perasaan takut terhadap wabak COVID-19 akan ditimbulkan dalam kalangan masyarakat serta mendorong mereka untuk mendaftar dan mengambil suntikan vaksin dengan segera di pusat vaksin atau klinik yang berdekatan kawasan perumahan mereka. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi satu platform kepada rakyat Malaysia untuk mendaftar ke temujanji suntikan vaksin. Ia memudahkan rakyat Malaysia kerana mereka tidak perlu beratur di luar pusat vaksin untuk membuat pendaftaran dan dapat mengelakkan pusat vaksin menjadi satu tempat penyebaran wabak COVID-19. Tambahan pula, Standard Operating Procedure SOP COVID Malaysia yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan juga dipaparkan dalam aplikasi ini untuk menyeru semua rakyat menerima suntikan vaksin. Contohnya, rakyat Malaysia yang telah divaksin dibenarkan menjamu secara di dalam restoran seperti biasa dan melancong ke luar negara.
Melalui SOP tersebut, rakyat Malaysia akan memberi kerjasama untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 demi kehidupan seharian seperti biasa. Scenario ini boleh berkait dengan prinsip hukum negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Semua rakyat Malaysia perlu sentiasa memberi sepenuh taat setia kepada raja dan negara dengan menyokong segala keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha mengurangkan penularan wabak COVID-19. Semua rakyat Malaysia perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan serta menyokong program suntikan vaksin supaya dapat mengurangkan kes aktif COVID-19 di Malaysia dan memulihkan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Syahril Hafizi bin Tengku Ahmad, PB 21061. Saya akan menerangkan kaedah meningkatkan vaksinasi negara. Kaedah pertama ialah peranan kerajaan dalam meningkatkan vaksinasi negara. Kaedah pertama, kerajaan harus membuka lebih banyak pusat vaksin di seluruh negara bagi memudahkan rakyat mendapatkan vaksin tanpa perlu berebut, seperti beratur dan menunggu masa yang lama untuk proses suntikan vaksin dan lokasi yang jauh dari rumah. Kedua, kaedah ini dapat membantu rakyat meningkatkan antibodi dalam diri agar tahan dan mengurangkan kesan apabila terkena jangkitan COVID-19 ini, serta membina imuniti kelompok apabila sudah mencapai 90% vaksinasi. Ketiga, prinsip rukun negara dalam aspek kedaulatan undang-undang adalah di mana rakyat perlu menyahut seruan kerajaan, iaitu mengambil vaksin sebagai pelindung diri daripada virus corona. Tindakan undang-undang akan diambil oleh rakyat yang ingkar arahan kerajaan seperti melanggar operasi standard SOP seperti tidak mengambil vaksin, tidak memakai pelitup muka dan sebagainya akan dikenakan tindakan undang-undang. Prinsip rukun negara yang keempat iaitu sesuai dengan prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Amalin Amisha binti Samsudin. Nombor matrik PB 21132 merupakan ahli kumpulan 8. Ini membentangkan kepentingan vaksin dalam menangani COVID-19. Kesimpulannya, jelaslah bahawa vaksin sangat diwajibkan oleh seluruh rakyat di Malaysia. Hal ini kerana ia dapat mengurangkan risiko jangkitan dan dapat melindungi diri kita daripada virus tersebut. Sebagai rakyat Malaysia, mestilah wajib mengambil vaksin. Kita mestilah mematuhi peraturan kerajaan yang telah ditetapkan, iaitu pengambilan vaksin kepada golongan yang berumur 18 tahun ke atas. Selain itu, rakyat juga mestilah mematuhi peraturan SOP walaupun vaksin sudah diambil. Peraturan SOP mestilah sentiasa diamalkan ketika kita berada di luar rumah, iaitu rakyat hendaklah sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal antara satu individu dengan individu yang lain, sentiasa memakai pelitup muka. Di samping itu, kerajaan disarankan untuk menambah baik program imunisasi COVID-19 dari semasa ke semasa, iaitu dengan membuat pendaftaran secara automatik kepada rakyat yang telah divaksin. Hal ini adalah untuk memastikan negara mencapai 100% individu yang telah divaksin sepenuhnya, kerana hampir 13 juta individu yang mendaftar tetapi hanya 51% yang layak menerima vaksin. Selain itu, kerajaan juga disarankan untuk menambahkan bekalan vaksin COVID-19. Hal ini untuk meningkatkan keyakinan terhadap rakyat Malaysia supaya dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Akhir sekali, vaksin telah menjadi salah satu langkah yang terbaik untuk keluar daripada pandemik ini. Hal ini kerana vaksin memberi pelbagai kepentingan dan memberi kesan yang baik kepada rakyat.
Vaksin juga mempunyai peluang yang besar bagi memastikan rantaian COVID-19 di Malaysia semakin menurun dan berkurang. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.